knowledge intensif ataupun industri-industri berteraskan dan berintensifkan knowledge, bukan capital, bukan physical. Justru kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita perhatikan ya IKS kita ini, sejauh mana IKS dalam bajet 2011 ini diberikan peruntukan, saya gagal memerhatinya dan saya minta Menteri Kewangan menjelaskan kedudukan itu. Sementara IKS daripada 95% adalah menentukan kegiatan ekonomi dalam semua sektor, bukan hanya pembuatan. Lalu dana bagi mengangkat produktiviti dan rantaian tambah nilai yang tinggi, saya tidak dapat memerhatikan ini. Lalu kalau saya boleh sebutkan contohnya, seorang rakan yang punya sebuah IKS turnovernya 100 juta, tapi Tan Sri Yang di-Pertua, malangnya untung bersihnya hanya 1 juta. Sebabnya, sebab di sana tidak punya nilai tambah yang tinggi. Mengimport barang-barang yang diperlukan, akhirnya value added activitiesnya sangat berkurangan. Oleh kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin sebutkan tentang penubuhan Malaysian Talent Corporation. Malaysian Talent Corporation yang ditubuhkan bagi menggamit kembali matlamatnya ada 70,000 pekerja-pekerja berteraskan pengetahuan. Knowledge workers ni, Tan Sri Yang di-Pertua, pada sifat mereka sudah tidak punya lagi nationhood. Begitulah sifatnya knowledge workers ini. Mereka akan pergi ke mana pun yang memberikan mereka the greener pasture. Justru kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, kita mengingatkan bahawa bajet kali ini untuk mendapatkan kembali knowledge workers yang keluar, contohnya jumlah yang keluar dalam 8 bulan pertama 2009 mengikut statistik kerajaan sendiri berlipat 2 kali ganda berbanding dengan seluruh tahun 2008. Kita dapati dalam persoalan yang saya bangkitkan sendiri, ya, sedikit waktu dahulu di Dewan Rakyat ini, kita dapati bahawa persoalan brain drain dan diusahakan untuk melakukan dan mereverse balik brain drain itu dengan brain gain ini, dengan talent corporation ini. Dewan yang mulia ini mahukan sungguh-sungguh bahawa talent corporation benar-benar memahami cita rasa, pengharapan, bukan hanya dari sudut compensation, Tan Sri Yang di-Pertua, bukan hanya dari sudut imbuhan dan gaji, tetapi lebih penting daripada itu, apa yang mereka mahukan adalah ketika mereka bekerja di London, di Dubai, maupun di Amerika, dimanapun, mereka mendapat satu padang yang sama rata, di mana prestasi mereka itu dikaji dan diuji ataupun dinilai dengan prestasi mereka. Lalu tidak ada kekangan untuk mereka terus melonjak on the ladder of professional satisfaction, sehinggalah mereka menjadi MD, menjadi ED, dan ada yang menjadi CEO kepada syarikat-syarikat besar di capital-capital yang sebesar ini, sama ada dalam bidang Islamic finance, sama ada dalam bidang finance, banking dan sebagainya. Tan Sri Yang di-Pertua, ini yang mereka rasakan. Ini persepsi, kalau kita katakan persepsi mungkin tidak setepat itu. Inilah hakikatnya, Tan Sri Yang di-Pertua, mengapa kita sekolah ni talents yang seolah-olah kita tidak punya kuasa untuk memberhentikan, atau jauh lagi untuk reversekan, untuk kita mahukan mereka patah balik ke negara yang mereka rasakan asalnya negara mereka, tetapi mereka sudah hilang keyakinan. Jadi oleh kerana itu, segalanya berkisar di sekitar persoalan keyakinan, Tan Sri Yang di-Pertua. Justru kerana itu, kalau boleh saya sebutkan sedikit lagi, Tan Sri Yang di-Pertua, sedikit bersabit dengan apa yang disebutkan tadi, kembali kepada persoalan bajet yang tidak mempamerkan pengurusan yang prudent, yang wajar, yang bijak, tetapi sebaliknya kita dapati bahawa daripada peruntukan 212 bilion yang merupakan 2.8% lebih tinggi daripada peruntukan belanjawan 2010,
Mengurusnya mengambil 162.8 bilion dan 49.2 bilion perbelanjaan pembangunan yang telah pun kita saksikan perbezaan perbelanjaan dan pembangunan kerana pengurus telah menjadi satu yang terbeban kerana satu perjawatan awam yang semakin besar dan semakin menjadi double exercise-nya Tan Sri Dipertua. Apapun, tanpa berbicara dengan lebih terperinci daripada sudut itu, Tan Sri Dipertua, apa yang menjadi pertikaian hari ini adalah bagaimana peruntukan-peruntukan yang jelasnya peruntukan yang daripada dana kerajaan, sebab anggaran perbelanjaan kerajaan persekutuan. Lalu yang dipertikaikan rakyat hari ini, kalau boleh saya singgung dengan lebih terperinci, contohnya wawasan merdeka, wawasan merdeka yang bangunan warisan merdeka yang akan dibangunkan oleh PNB. Ya, kita tahu PNB merupakan pengurus dana paling besar kerajaan. PNB membeli dalam waktu gawat sedikit waktu dahulu daripada Dana Harta 32 ekar ini dengan harga yang cukup baik ketika itu, 310 juta ya, dan pada 220 ringgit kaki persegi yang dianggarkan nilainya sudah melonjak kepada 800 kaki persegi. Tan Sri Dipertua. Namun 2 minit lagi yang berhormat. Ya, 2 minit. 2 minit lagi? Allah. Itu pun tak bagi laluan. Yang berhormat sudah singgung terlampau lama. Tak sedar. Sila. Cukup dengan singgung saja Tan Sri Dipertua. Jadi apa yang dirakamkan oleh rakyat 110,000 ramainya dalam Facebook itu, warisan merdeka itu, Tan Sri Dipertua, jelas menunjukkan tentangan rakyat kepada bagaimana dana rakyat mau dipergunakan. Oleh kerana itu, tak boleh kita hujah mudah-mudah sama kedudukannya dengan Petronas, menara berkembar Petronas, Tan Sri Dipertua. Sebab hari ini, untuk pengetahuan Dewan yang mulia ini, kita telah pun berdepan dengan lambakan properti dengan izin properti gelap. Mungkin belum sampai kepada properti yang membelot, properti bubble, tetapi mengikut National Property Information Center daripada Menteri Kewangan sendiri, kita punya overhang, kita punya lambakan properti yang sudah pun ke paras yang cukup bahaya. Dalam contohnya sektor purpose built office dengan izin, 19.9% masih lagi tidak dihuni dan tidak disewa, bersamaan dengan 2.352 juta kaki meter persegi. Tan Sri Dipertua, dalam shopping kompleks subsektor itu, vacancy-nya ataupun kekosongan itu bersamaan dengan 1.830 juta meter persegi, 18.3%. Kesemua ini, Tan Sri Dipertua, yang mempunyai jumlah nilai lebih daripada 5.3 bilion, Tan Sri Dipertua, dengan juga apa yang akan dibina di Kuala Lumpur sendiri. Kuala Lumpur Islamic Financial District, perbelanjaan 26 bilion, satu 1MD dengan mubadalah di Sungai Besi, pusat convention Nazar Madrid, keseluruhannya akan juga memberikan lambakan. Lalu rakyat bukan hanya mempertikaikan, tetapi menentang cara penggunaan dana rakyat sebegini. Sementara apa? Sementara kita memerhatikan kemiskinan Sabah, Sarawak. Sahabat-sahabat saya telah sebutkan data dan statistik kemiskinan tegar, kemiskinan dan mudah ataupun kemiskinan relatif dan miskin mudah itu, yang keseluruhannya berjumlah 111,000